Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Irsyad bin Jamil yang memegang nombor kad metrik E202010268849. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sebuah syarikat yang bernama Langit. Jadi Langit adalah perusahaan sosial yang berhasrat untuk memberi pemerkasaan ekonomi kepada masyarakat luar bandar dan petani kecil. Jadi syarikat ini sangat berkait rapat dengan tajuk yang ataupun subjek yang telah saya pelajari, iaitu keusahawanan sosial. Jadi kumpulan ini bermula dengan 3 orang yang melamun tentang sebuah idea dan kemungkinan dalam spektrum yang sangat luas. Itu adalah apa sahaja dan segalanya. Jadi mereka terlibat dalam komuniti luar bandar dan menikmati keheningan waktu, momen-momen kontemplatif yang telah membantu mereka mencetuskan pemikiran yang sebenarnya dapat ditukar kepada penyelesaian dan tindakan yang nyata. Oleh itu, mereka mengambil lompatan iman dan mula bereksperimen pada bagaimana jika mereka melakukan. Jadi pada tahun 2015, misi syarikat Langit ini adalah dimulakan dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah akses pasaran bagi komuniti pertanian luar bandar pribumi dari Sabah dan Sarawak. Hasil pertanian mereka berkualiti tinggi dan unik kerana mereka sepenuhnya mencerminkan tanah dan persekitaran yang masih asli di mana mereka usahakan. Sebelum kita menggali lebih jauh, mereka mendapati bahawa agrokimia diperkenalkan kepada masyarakat baru-baru ini oleh pihak berkuasa. Input kimia ini dianggap penyelesaian ajaib yang akan menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi masyarakat tidak begitu memahami akan bahayanya. Jadi mereka berasa ngeri melihat sebilangan petani menggunakannya tanpa sebarang bentuk perlindungan. Jadi, apa yang mereka lakukan untuk membantu petani-petani ini tanpa melibatkan sebarang bahan kimia? Dengan kempen RM RM1 untuk organik, produk beras Langit berharga RM1 lebih per unit dan jumlah yang terkumpul akan digunakan khusus untuk memajukan usaha berasaskan masyarakat mereka untuk mencapai amalan pertanian bebas kimia dan regeneratif. Kini, lamunan kecil dan idea-idea luhur mereka nampaknya telah menjumpai dan inilah masanya untuk berkembang. Perjalanan sejauh ini sangat memberi inspirasi berkat tanah, manusia dan alam. Ini adalah titik di mana idea membuahkan hasil. Melangkah ke harapan, mereka bercita-cita untuk menjadi kolektif dan bekerjasama dengan orang lain yang berkongsi impian dan visi yang sama untuk hari esok yang lebih menarik. Jadi keprihatinan terbesar adalah kesihatan dan kesejahteraan petani yang menggunakan bahan kimia ini dan juga kerosakan jaminan kepada orang lain yang tidak. Kedua, ia mencemarkan alam sekitar, tanah yang subur, saluran air bersih dan keanekaragaman hayati yang unik. Yang terakhir sekali tetapi penting, ini membahayakan keselamatan dan kelestarian makanan terhadap gaya hidup dan budaya lama mereka jika kita menggunakan bahan kimia. Mereka sekarang menjadikan ajadah mereka untuk menganjurkan penyelesaian pertanian regeneratif yang dapat mengembalikan petani ini ke akar mereka dalam pertanian organik. Kerja kami sangat berdesak kerana mereka belum sepenuhnya menggunakan kaedah pertanian kimia. Sebelum mereka bergantung pada bahan kimia, kita membuat penyelesaian pertanian regeneratif bebas bahan kimia berdasarkan kebijaksanaan pertanian tradisional mereka. Kaedah ini bukan sahaja menghasilkan tanaman berkualiti tetapi yang lebih penting, mengutamakan kesihatan masyarakat petani, persekitaran dan biodiversiti. Jadi, bagaimana kita menghasilkan makanan yang mencukupi untuk memberikan makan penduduk yang meningkat sebanyak 9.5 bilion menjelang 2050? Jawapan mereka adalah dengan mencipta penyelesaian tempatan dan mampan. Langit menyedari keperluan untuk menghasilkan makanan yang ditanam secara lestari
secara tempatan untuk mencapai kedaulatan makanan, dan mereka telah memulakan dengan bekerjasama dengan petani berasaskan komuniti asli yang memiliki banyak pengetahuan tradisional. Kaedah tradisional mereka sangat maju kerana mereka mengutamakan kelestarian dan pertumbuhan semula tanah semula jadi. Ini menjadi sepi ketika pertanian saintifik maju menyerang ladang mereka. Jadi saya ataupun langit itu sendiri mempercayai bahawa dengan memberi kesedaran tentang pentingnya benih pusaka, pemberdayaan berterusan dan pengiktirafan, pengetahuan tentang petani pribumi kami akan dapat menghasilkan makanan yang berkhasiat, selamat dan iklim untuk orang ramai. Akhir sekali, saya mempunyai beberapa pendapat yang boleh saya kongsikan kepada anda semua tentang apa yang syarikat langit ini mampu buat pada ketika ini untuk memastikan perniagaan mereka terus mendapat perhatian ketika wabak COVID-19 melanda di seluruh dunia. Jadi pertama sekali, seperti yang kita tahu, kos produk agak mahal kerana mereka cuba untuk menampung petani, dan dalam masa yang sama mereka menghasilkan produk yang berkualiti. Jadi cara untuk mereka memberitahu kepada pengguna ataupun masyarakat, iaitu kita sendiri, tentang mengapa kos itu mahal ialah dengan melakukan sedikit liputan. Apa yang dimaksudkan dengan sedikit liputan itu? Okey, saya memberi sebuah contoh. Syarikat ini menggunakan platform TikTok untuk melakukan proses pemasaran. Jadi, mereka boleh membuat liputan tentang bagaimana mereka ataupun petani-petani itu melakukan kerja di Sabah Sarawak dengan cara yang tradisional, cara yang agak lebih sukar berbanding dengan cara-cara yang mudah oleh syarikat-syarikat yang lain untuk menghasilkan produktiviti yang lebih banyak. Jadi mereka melakukan liputan-liputan seperti itu untuk menyentuh sedikit hati dan nurani pengguna, iaitu mereka tahu, mengapa barangan ini lebih mahal daripada barangan yang biasa kerana cara pembuatannya, bagaimana guna tenaga yang mereka lakukan. Jadi saya pasti bahawa sekiranya syarikat langit ini menggunakan platform TikTok dan membuat liputan tentang bagaimana cara mereka menghasilkan produk-produk mereka itu, saya yakin bahawa masyarakat Malaysia akan sedar dan mampu membantu mereka walaupun kos produk itu agak mahal. Dan selain itu, saya juga berharap agar syarikat ini cuba untuk meletakkan produk-produk mereka di platform seperti Shopee ataupun Facebook untuk bisnes. Jadi mereka lebih mudah untuk mendapat pelanggan-pelanggan dan seterusnya memastikan perniagaan kredit mereka terus maju dan dalam masa yang sama dapat membantu nasib-nasib petani yang malang ataupun berkurang nasib baik berbanding dengan kita sendiri, dan sama-sama kita menjadikan kesoalan sosial ini satu perkara yang bukan baharu di negara kita. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.